Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Muaddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timur Leste serta kerajaan dan juga rakyat Republik Demokratik Timur Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste. Pada menjunjung titah perkenaan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Muaddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam ke ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi perjanjian penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim yang akan berpusat di negara ini yang akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan-rakan antarabangsa di samping menyokong maklumat perubahan iklim negara-negara anggota ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedayantahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Dalam usaha negara untuk meratifikasi perjanjian tersebut, instrumen ratifikasi ditandatangani oleh Menteri Pembangunan pada April lalu dan diserahkan kepada Sekretariat ASEAN sebagai langkah terakhir. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN. Perjanjian tersebut akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat tersebut ditubuhkan sepenuhnya. Bagi menyokong pusat tersebut, negara menyumbangkan sebanyak $1.5 juta Amerika untuk menampung operasi pusat tersebut selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan seterusnya menyeru negara-negara anggota ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sepanjang 25 tahun penubuhannya, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta perintah mahupun undang-undang prosedur dan aturan-aturan yang dikuatkuasakan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i menyatakan perkara itu pada Majlis Perasmian Hari Terbuka Mahkamah Syariah 2026 sempena sambutan Jubli Perak penubuhan Mahkamah Syariah kemarin. Bidang kuasa yang diperluaskan dan dipertingkatkan terutama setelah berkuasanya Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan Akta Kanun Peraturan Jenayah Mahkamah Syariah Penggal 224 yang diamanahkan untuk dilaksanakan di Mahkamah Syariah telah menjadikan Mahkamah Syariah
tumpuan dan perhatian pengamal undang-undang bukan saja daripada kehakiman Nusantara, akan tetapi pengamal undang-undang antarabangsa maupun para diplomatik asing. Perasmian Hari Terbuka Mahkamah Syariah disempurnakan oleh Ketua Hakim Syar'i. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah Syariah. Berlangsung di bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah Bandar Seri Begawan, Hari Terbuka diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi, antaranya pameran interaktif, sesi penerangan mengenai bidang kuasa dan perkhidmatan mahkamah serta klinik perkhidmatan. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC mengukuhkan kerjasama meliputi pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan model insan dengan tumpuan perintis pada logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU diadakan di Yunisa. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut menandakan pencapaian strategik yang penting dan secara langsung menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah Wawasan Brunei 2035. Kumpulan syarikat Serikandi melalui 3 anak syarikatnya iaitu Serikandi Oilfield Services Sendirian Berhad, Yanur Trading Company dan Serikandi Cafe and Restoran mengukuhkan lagi kerjasama strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan menandatangani memorandum persefahaman MOU. Majlis berlangsung di Yunisa. Menandatangani bagi pihak Yunisa, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, manakala bagi pihak ketiga-tiga syarikat ditandatangani oleh wakil masing-masing. Perkongsian ini akan memudahkan para pelajar Yunisa menjalani latihan industri secara praktikal. ...28 penunggang motosikal dari Republik Indonesia berlepas ke Sarawak, Malaysia bagi menyertai jelajah Pulau Borneo. Majlis pelepasan berlangsung di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Bukit Patoi, daerah Temburong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Jelajah bermula dari Pontianak, Kalimantan Barat sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak, Sabah dan negara ini. Program dikendalikan oleh Honda Tiger Club Indonesia. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB memaklumkan pada 15 Mei 2026 Balai Polis Limau Manis telah menerima laporan mengenai kematian seorang lelaki penduduk tetap di salah sebuah kawasan di Kampung Junjungan. Susulan aduan tersebut, anggota dan pegawai daripada PPDB yang terdiri daripada Balai Polis Limau Manis, Unit Siasatan Khas, Unit Siasatan Tempat Kejadian dan beberapa unit lagi di bawah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dikerah ke lokasi kejadian bagi menjalankan siasatan. Pemeriksaan segera dijalankan dan telah mengesahkan bahawa mangsa mengalami kecederaan yang mencurigakan. Mangsa lalu dibawa dan dihantar ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi menjalani pemeriksaan lanjut dan bedah siasat. Perkara tersebut dikongsikan oleh pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PPDB semasa sidang media mengenai kes bunuh di Kampung Junjungan.
Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Penolong Pesuruhjaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf Munab menyatakan siasatan menunjukkan beberapa petunjuk bukti dan membawa penahanan ke atas seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dengan insiden berkenaan. Hubungan di antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes ini. Suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate BSB dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Sebarang maklumat mengenai seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari, 54 tahun, hubungi 993 atau Balai Polis berhampiran bagi membantu siasatan kes. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa kepada hukuman mati. Laporan dari Tanah Suci. Bilik operasi Pejabat Urusan Haji Pentadbiran yang terletak di Hotel Snood Ajiat menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapat maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Labaitum. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan meneruskan sesi lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal haji negara. Dua buah hotel menjadi tumpuan iaitu Hotel Azka Al-Safa dan Hotel Le Méridien. Rombongan juga berpeluang berinteraksi dan mendengar maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi mengeluarkan amaran gelombang haba di Kota Mekah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Dehidrasi ataupun heat stroke, terutamanya bagi warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Semua jemaah dinasihati untuk sentiasa meminum air secara berkala, jangan ditunggu sampai kering leher baru minum air lah. Dan mengelakkan berada di tempat yang direct sunlight. Berarti jemaah sentiasa berada di tempat yang limbulah kalau boleh. 50 pegawai dan kaki tangan kerajaan serta pelajar institusi pengajian tinggi menyertai bengkel pendidikan inklusif dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Inklusiviti dan Komuniti Orang Kurang Upaya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia. Bengkel berlangsung di kolej berkenaan. Bengkel bertujuan memberikan ruang kepada pakar pendidikan khas dan guru pendidikan khas untuk berkongsi kepakaran, pengalaman dan strategi pengajaran berkesan di samping memupuk kefahaman tentang integrasi pendidikan khas dalam konteks pendidikan umum dan pendidikan agama. Ia juga merupakan wadah kepada usaha berterusan dalam meningkatkan kualiti pendidikan khas di negara ini.